Kata Tok Guru saya, Tok Guru Siddiq Noor, dia kata, ramai fail, dia kata. Saya pun tanya balik, mana Tok Guru tahu? Tok Guru masuk dah ke dalam tu? Nah, mana Tok Guru tahu ramai gagal, ramai fail? Dia kata, tak payah masuk dalam tanah, tengok atas tanah, tahu dah. Bila dilaungkan azan, hayya ala salah, marilah sembahyang. Berapa ramai yang datang? Sungai Petani rata-rata ramai anak Melayu, orang Melayu. Tapi sekerat ni saja yang boleh hadir ke rumah Allah. Nah, dia ajak. Yang memanggil siapa? Memang yang melaungkan azan itu Bilal. Tapi hakikat yang memanggil Allah. Kalau benar dia mengenal Allah, sudah pasti dia akan datang. Sebab dia tahu Allah Tuhan. Tak payah kata kita buat contoh bandingan lah. Nah, bukan nak menyamaratakan Allah dengan sesuatu. Tak. Tapi kita nak buat bagi pikiran kita terbuka. Kalaulah raja ataupun mana-mana sultan panggil kita, datang tak datang ke istana? Datanglah. Berani tak datang? Kang dia ambil tindakan dan sebagainya. Takut kita. Tu raja, sultan. Dia manusia, kita manusia. Dia makan nasi, kita makan nasi juga. Dia berak keluar taik, kita pun berak keluar taik. Sama saja. Ni Allah Ta'ala. Tuhan kita. Allah panggil kita, kita buat tak peduli. Nampak? Maka siapa yang lebih kita takutkan? Adakah Raja Sultan yang setaraf manusia dengan manusia, cuma kedudukan di dunia berbeza dari sudut pangkat dan jawatan? Adapun Allah, Tuhan yang mencipta kita. Nampak? Soalannya, Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Soalan pendek bukan panjang sangat. Tu soalan pertama. Soalan pertama tak boleh jawab, soalan lain lagi tak boleh jawab. Nah, ramai yang gagal untuk menjawab Allahu Rabbi. Kok mana pula payah Ustaz? Atas muka bumi tanya siapa pun, siapa Tuhan? Semua orang boleh jawab. Ni jarum atas tangan ni pun boleh jawab lah Allah. Memang atas tanah semua orang boleh jawab Allah. Dalam tanah yang menjawab bukan mulut, yang menjawab bukan jasad, yang menjawab itu roh. Nampak? Kalau roh diberi makan dengan makanan rohani. Apa makanan rohani? Ilmu. Apa makanan rohani? Zikir. Apa makanan rohani? Bacaan ayat Quran. Bila rohnya hidup, baru rohnya sehat, baru rohnya berilmu, maka rohnya yang boleh jawab. Yang atas muka bumi yang menjawab hari ini, tanya, siapa Tuhan? Allah. Tak payah tanya yang Islam, tanya orang kafir dia boleh jawab. Kita tanya, siapa itu, God itu, orang Islam punya Tuhan siapa? Allah lah, dia kata. Dia pun boleh jawab Allah. Nampak? Nak suruh dia takbir, dia boleh takbir. Walau pelat sikit, Allahu Akbar, dia kata. Nah, dia boleh. Contoh macam dalam masalah semayang. Kita nak bangga dengan semayang kita semata. Semayang ni perbuatan. Angkat tangan sampai ke salam. Muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi. Dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam. Pergerakan. Pergerakan daripada takbir sampai salam, orang kafir boleh buat tak boleh buat? Acong dengan Mutusami boleh buat tak boleh buat? Boleh. Silat hari bulan dia buat lagi kemah pula daripada kita. Kita macam-macam garu. Dia dah tengok orang Cina kalau semayang, tekun khusyuk. Kita sambil angkat garu dulu, sempat lagi. Ada. Dia boleh buat. Ambil uduk boleh tak boleh? Boleh. Basuh muka, basuh tangan. Nampak? Tapi perbuatan yang dia buat, adakah diterima di sisi Allah? Tidak. Kerana apa? Kerana dia buat bukan kerana Allah. Nampak? Dia buat bukan kerana Allah. Innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu bermula dengan niat. Sebab itulah diajar di dalam agama kita, apa saja ibadat yang kita buat mesti dengan niatnya. Supaya kita niatkan apa yang aku buat lillahi ta'ala, kerana Allah. Buat kerana Allah itulah dipanggil ibadat. Maka barulah bersabit dengan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia ini untuk menyembah kepadaku. Dalam arti kata lain, apa saja kita buat daripada bangun tidur sampai tidur balik, semuanya kerana Allah. Seperti mana yang kita baca di dalam doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat,
ibadat, hidup seluruh kehidupan sampailah menghadap kepada kematian. Semuanya kerana Allah. Tapi berapa ramai hari ini yang kerja bukan kerana Allah. Kerja kerana nak kaya. Kerja kerana nak jawatan. Nampak? Semua kerana Allah. Termasuk berpolitik kerana Allah. Nah, tuan-tuan tahu, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kenapa Allah mensyariatkan kepada kita semayang? Dan kenapa semayang itu dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam? Nah, mula Allahu Akbar, disudahi dengan Assalamualaikum. Disebut dalam kitab fiqh, dalam kitab Hidayatus Sibyan, makna semayang muftatahatun bitakbiri, dimulakan dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslimi, disudahi dengan salam. Tak boleh mulakan dengan yang lain selain daripada perkataan takbir. Allahu Akbar. Perkataan lain, subhanallah tak jadi. Subhanallah. Dia kata boring dah, asyik Allahu Akbar, subhanallah sekali. Subhanallah. Jadi, nampak? Ada orang dia sensitif dengan takbir. Kami itu di masjid tempat saya tak nak sebut lah kan. Sebab ada rakaman. Tak nak sebut nama tempat tu. Ada sebuah masjid tu lah. Habis-habis semayang Jumaat, ada satu jemaah bertakbir. Takbir! Maka disambutlah beberapa orang. Allahu Akbar. Nah, kebiasaan pengurusi duduk belakang sekali. Masjid tu bukan masjid ni. Dia duduk belakang sekali. Tiba-tiba minggu depan, dia duduk depan sekali. Wah, kita ingat dia dah insaf. Nak, dah, rupa-rupanya dia pergi ambil mic. Dia nak cakap benda, ingat dia nak baca khutbah. Tak, dia tegur. Dia kata, saya tak suka ni, takbir-takbir dalam masjid ni, saya tak suka. Oh, dia tak suka. Dia ingat masjid dia punya. Nampak? Dia kata, saya tak suka ni, takbir-takbir dalam masjid. Dah, nasib baik saya tak ada hari tu. Kalau saya ada, saya nak takbir depan muka dia. Nah, kita nak tanya, habis awak semayang, awak sebut benda? Takkan, satu Malaysia. Nah, ataupun apa harapan rakyat enggak, tak kira lah. Nah, takkan nak sebut tu? Nah, mestilah Allahu Akbar. Betul? Nah, apa maknanya? Allah Maha Besar. Alif lam lam ha, alif kaf bara, 8 huruf. Allahu Akbar. Dalam arti kata lain, bila Allah ajar kita semayang mula dengan takbir, akhir dengan salam. Salam tu apa dia? Salam tu artinya selamat. Sebab tu kita sebut Assalamualaikum. Selamat ke atas kamu semua. Assalam itu selamat. Kalau kamu mulakan hidupmu dengan membesarkan Allah, sudah pasti hujungnya kamu mendapat keselamatan. Itulah maksud tersirat yang ada di dalam semayang. Nah, mulakan dengan takbir, Allah Maha Besar, membesarkan Allah dalam segala hal. Maka hujungnya kamu akan bertemu dengan Assalamualaikum. Yakni kamu selamat dalam segala hal. Nampak? Buatlah apa pun, pastikan apa yang kita buat tujuannya tak lain tak bukan untuk membesarkan Allah. Berpolitik, tujuan bukan kerana nak GST kosong. Kita sokong satu-satu parti bukan kerana nak akan harga minyak turun, walaupun sampailah tak turun-turun lagi. Nah, bukan kita buat bukan kerana tu, tapi tujuan apa yang kita buat, apa yang kita sokong ialah tak lain tak bukan kerana nak membesarkan Allah. Nak besarkan Allah. Itu yang sebab kita buat.